Sejarah perfilman di Malaysia mempunyai beberapa peristiwa penting antaranya seperti zaman keemasan The Golden Era. Pada zaman ini, kebanyakan filem menceritakan tentang identiti orang Melayu seperti filem Anakku Sazali, Hantua dan Hajabat. Sejak dari awal lagi, konteks perfilman punya nilai penting di dalam negara maupun luar negara sebagai satu media atau platform untuk berhubung dengan rakyat melalui filem. Oleh itu, dua filem yang dipilih untuk dianalisis ialah filem lama dan moden iaitu filem Anakku Sazali 1956 dan filem Redha 2016. Berdasarkan kedua filem ini, elemen sebuah filem akan dibincangkan seperti latar belakang filem, mise en scene, tema dan juga pendapat yang berkaitan dengan agama, budaya dan bangsa tentang filem tersebut. Filem Redha mengisahkan tentang pasangan suami isteri iaitu Namron sebagai Razlan dan Jun Lojong sebagai Alina memiliki seorang anak autistik yang bernama Daniel. Menariknya, dua pelakon ini merupakan suami isteri sebenar di luar set filem ini. Filem ini mendapat inspirasi daripada kisah sebenar kesusahan pengorbanan pasangan ibu bapa yang membesarkan seorang anak autism. Pengarah filem ini ialah Tunku Mona Riza. Beliau merupakan seorang alumni Akademi New York dan telah mendapat pencalonan dan anugerah di dalam dan juga di luar negara. Seterusnya, filem ini memiliki beberapa setting yang membantu kepada penceritaan. Antaranya setting masa, lokasi, lakonan dan juga sinematografi. Babak di rumah dan tempat kerja Razlan di resort merupakan lokasi utama dalam cerita ini. Contohnya, pada awal penceritaan, Razlan dan keluarganya sedang bermandi-mandi di sebuah pantai berdekatan resort tersebut pada waktu pagi. Dari segi sinematografi pula, penggunaan kamera di dalam air banyak dilakukan untuk babak di dalam kolam renang. Hal ini dapat dilihat sewaktu babak pertandingan renang di dalam filem tersebut yang mana shoot dan angle yang digunakan memberi kesan dan impak kepada penonton. Selain itu, filem ini bertemakan kekeluargaan dan kritikan sosial. Filem ini telah diolah dengan babak-babak yang penuh dengan emosi dan moral yang melibatkan peranan ibu bapa dan juga reaksi orang luar terhadap anak yang menghidapi penyakit autisma. Hal ini dikatakan demikian kerana filem ini membantu kita mengetahui tentang penyakit autisma yang sering menjadi buah mulut masyarakat dan stigma yang negatif. Kesimpulannya, kita dapat melihat tahap kesedaran masyarakat Malaysia khususnya berkenaan penyakit autisma dan pengurusan orang kurang upaya masih di tahap yang tidak memberansangkan. Oleh itu, filem ini dapat menjadi cerminan yang baik kepada masyarakat untuk menjalani kehidupan bersama dengan insan yang dilahirkan dengan sifat istimewa iaitu autisma. Seterusnya ialah filem Anakku Sazali. Filem ini merupakan filem kedua arahan Pani Majumdar pada tahun 1956. Ia merupakan sebuah filem melodrama yang mengisahkan kesusahan dan konflik dalaman ibu bapa. Filem ini mengisahkan seorang bapa tunggal iaitu Hasan membesarkan anaknya, Sazali. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahawa dia akan memberikan semua cintanya kepada anaknya. Namun, harapan itu punah apabila Sazali terlalu manja dan menyebabkan banyak masalah. Filem Anakku Sazali dari segi kostum, para pelakon memakai pakaian tradisional seperti baju Melayu dan baju kurung pada permulaan filem. Dari segi dialog, filem ini menggunakan bahasa Melayu klasik. Selain itu, lakonan watak Sazali sewaktu kecil yang dilakon oleh Ton Casilo sangat menjadi. Hal ini dapat dilihat melalui cara lontaran dialog dan gerak tubuh beliau yang sangat bersesuaian dengan perwatakan Sazali sebagai seorang anak kecil yang bermasalah. Prop yang digunakan adalah biola, peti nyanyi, duet dan lampu. Seterusnya, filem ini bertemakan kehidupan masyarakat dalam konteks kekeluargaan di Singapura pada tahun 1950-an yang menunjukkan tentang kasih sayang dan cara ibu bapa dalam mendidik anak. Antara pengajaran yang memberi iktibar dalam filem ini kepada kita ialah didikan anak bukanlah dengan memberi harta benda semata-mata dan untuk memberi kasih sayang yang baik bukanlah dengan cara memenuhi segala permintaan mereka. Oleh itu, filem ini merupakan filem terbaik sepanjang zaman. Hal ini kerana filem Anakku Sazali bukan sahaja menggambarkan kehidupan pada zaman 1990-an, namun filem ini kekal relevan sehingga ke hari ini kerana masalah dalam mendidik anak masih berlaku sehingga kini. Secara kesimpulannya, kedua-dua filem ini mempunyai persamaan dan perbezaan yang dapat kita pelajari. Dari konten perfilman seperti teknik kamera, sinematografi, lokasi, prop dan sebagainya sangat berbeza dan berkembang mengikut peredaran masa dengan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, kedua-dua filem ini menyentuh isu kekeluargaan, memfokuskan usaha ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Namun begitu, perbezaan dari segi penceritaan memberikan kita kesan untuk melihat dari sudut lain masalah yang dialami masyarakat pada zaman dahulu dan juga pada zaman kini. Akhir sekali, dengan adanya filem ini dapat membantu untuk kita menyampaikan sesuatu mesej dengan cara yang tersendiri dengan mampu memberi kesan kepada orang ramai.